Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan PPL 9 akan membincangkan tentang isu kelunturan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan merupakan satu bentuk penggabungan untuk menghasilkan satu unit. Dalam konteks negara Malaysia pula, perpaduan dalam kalangan rakyat bermaksud penggabungan seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama dan bangsa untuk membentuk satu identiti nasional. Perpaduan merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sesebuah negara. Namun begitu, sekarang semangat perpaduan telah semakin luntur dalam kalangan rakyat akibat sifat politik yang berasaskan perkauman dan mentaliti masyarakat kita. Hal ini telah mendatangkan banyak implikasi termasuklah mempunyai sifat perkauman yang ekstrim dan menjejaskan ekonomi negara. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini seperti penganjuran aktiviti kemasyarakatan, penerapan sejarah dan nilai murni. Faktor yang menyebabkan kelunturan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah kewujudan media massa. Melalui paparan isu perkauman dengan sengaja bertujuan untuk mewujudkan salah faham, ia pasti akan menimbulkan perasaan tidak puas hati serta menyinggung emosi antara kaum. Selain itu, suasana politik yang berasaskan perkauman juga merupakan faktor yang menyebabkan kelunturan semangat perpaduan. Hampir semua parti politik seperti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Persatuan Cina Malaysia dan Kongres India Malaysia telah memperjuangkan hak kepentingan kaum sendiri sahaja. Hal ini akan menyebabkan pertelingkahan antara kaum berlaku akibat tiada kata sepakat yang dapat dicapai. Di samping itu, kurang memahami budaya kaum lain juga akan menyebabkan kelunturan semangat perpaduan. Sikap tidak menghormati budaya kaum lain mudah menimbulkan kemarahan antara kaum seperti yang berlaku pada peristiwa 13 Mei 1969. Oleh itu, kita mestilah mengambil pengajaran daripada peristiwa ini agar semangat perpaduan dapat dipupuk untuk membentuk masyarakat yang bersatu hati. Akhir sekali, rintangan mentaliti merupakan faktor kelunturan semangat perpaduan iaitu persepsi negatif masyarakat seperti stereotip yang bermaksud tanggapan yang bersifat berat sebelah. Sebagai contoh, orang Melayu sering dipandang sebagai kaum yang bekerja secara ala kadar, manakala orang Cina pula dikatakan sebagai kuat bekerja kerana bagi mereka tiada perkara lain yang lebih penting daripada duit. Hal ini demikian pasti akan menimbulkan perasaan tidak puas hati, lalu wujudlah perpecahan kaum. Sudah terang lagi bersuluh bahawa media massa, isu politik serta mentaliti masyarakat adalah antara sebab-sebab di sebalik kelunturan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Antara kesan daripada kelunturan semangat perpaduan ialah wujudnya sifat perkauman dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Sifat ini sangat bercanggah dengan tujuan asal kemerdekaan yang telah dicapai oleh Tunku Abdul Rahman. Sifat perkauman menyebabkan rakyat mengalami sifat racism yang bermaksud diskriminasi suku, agama, ras atau adat. Hal ini bercanggah dengan erti kemerdekaan itu sendiri yang membawa erti bebas dan terlepas dari sebarang bentuk kekangan. Menurut Alexis de Tocqueville dalam bukunya Demokrasi in America, melihat kemerdekaan sebagai sesuatu yang boleh dan sering merosakkan. Walaupun begitu, kebebasan akan membuka jalan untuk pembinaan semula dan segala yang dibina semula melalui kebebasan selalunya akan berkekalan lama. Namun, menurut Tocqueville, akhlak dan agama adalah prasyarat kepada kebebasan kerana kebebasan tanpa akhlak adalah tidak bermakna dan akhlak tanpa agama tiada gunanya. Selain itu, kelunturan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat tempatan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara masyarakat. Hal ini dikukuhkan lagi dengan dasar ekonomi baru yang dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada 1970. Pada dasarnya, dasar ekonomi baru bertujuan untuk menyusut semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud. Pelaksanaan dasar tersebut telah meninggikan taraf hidup masyarakat, mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dan melahirkan perpaduan ekonomi. Bekas naib Presiden pertama Dewan Perniagaan Malaysia-China (MCCC), Loh Kok Siong, berkata pelabur asing menjadikan perpaduan
perpaduan kaum dan kestabilan politik Malaysia sebagai faktor talikan utama untuk menjalankan perniagaan di negara kita. Jadi, semangat perpaduan amatlah penting dalam menarik minat pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara ini dan kemudiannya menjana pendapatan negara kita. Langkah untuk mengatasi kelunturan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah dengan menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, kempen hukum negara serta sambutan bulan kemerdekaan. Masyarakat kita dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan bangsa. Hubungan mesra yang wujud ketika aktiviti kemasyarakatan ini dijalankan dapat memupuk semangat perpaduan dalam diri mereka serta mengeratkan hubungan persaudaraan antara setiap kaum. Jadi, rakyat Malaysia dapat hidup bersatu padu dengan aman dan harmoni. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selain itu, pelajar perlulah mempelajari dan menghayati sejarah. Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan supaya subjek sejarah dan bahasa Melayu wajib diambil dan lulus dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap rakyat Malaysia menghayati sejarah negara kita dengan sebaiknya. George Santayana, seorang ahli falsafah terkemuka, pernah mengatakan bahawa sesiapa yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya, yang bermaksud penghayatan sejarah amat penting agar kita tidak mengulanginya lagi. Hal ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara. Pelajar dapat menghargai penat lelah serta usaha-usaha oleh para pemimpin terdahulu demi mencapai kemerdekaan dan perpaduan negara. Jadi, mereka akan memikul peranan dan bertanggungjawab untuk mengekalkan perpaduan yang telah terbina. Seterusnya, kelunturan semangat perpaduan ini juga dapat diatasi dengan cara menerapkan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti seharian. Ibu bapa memainkan peranan utama untuk memupuk semangat perpaduan ini dalam diri anak-anak. Antara usaha yang dapat dilakukan oleh ibu bapa ialah membawa anak-anak menghadiri majlis rumah terbuka kaum lain agar anak-anak dapat merasai makanan tradisional masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Dengan ini, anak-anak dapat membiasakan diri mereka untuk berinteraksi dengan rakan lain yang berbeza kaum serta dapat menimbulkan rasa hormat terhadap mereka walaupun berbeza agama dan bangsa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa semangat perpaduan makin luntur dalam kalangan rakyat Malaysia kebelakangan ini, terutamanya dengan kewujudan media massa dan suasana politik dalam negara yang berasaskan perkauman. Perkara yang paling membimbangkan adalah sesetengah rakyat masih tidak menyedari bahawa isu ini adalah serius sehingga dapat mewujudkan sifat perkauman yang tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum justru meruntuhkan keharmonian dan kemakmuran negara. Pada masa yang sama, situasi ini juga dapat menjejaskan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Oleh itu, langkah drastik dan efektif harus dilaksanakan agar dapat memupuk semangat perpaduan. Selain itu, rakyat Malaysia juga disarankan mengamalkan prinsip rukun negara yang menjadi asas kepada pemupukan semangat perpaduan dengan sepenuhnya agar dapat membantu ke arah membina negara bangsa yang bersatu padu dan berwibawa di arena antarabangsa. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ke-7 pernah berkata, patriotisme Malaysia tidak dapat dilambangkan melalui perlambangan bendera, jata negara atau logo semata-mata, tetapi patriotisme Malaysia perlulah mempunyai nilai-nilai murni serta berlandaskan rukun negara, perlembagaan Malaysia dan ajaran agama yang menjadi pegangan kaum masing-masing.